Hari ni apa cerita pula? Okey, jenuh hari ni dah tersebar daripada pagi tadi di dalam sosial media TikTok terutamanya. Walaupun duk blame kata Saifuddin Nasution tak ada kerja, kan duk sibuk nak nikahkan orang beragama Hindu pula. Okey, dia macam ni guys. Sebenarnya banyak di kalangan kita yang tak tahu, tak faham tentang istilah pendaftaran di Jabatan Pendaftaran perundangan. Dari segi perundangan, bagaimana orang yang bukan beragama Islam mendaftarkan perkahwinan mereka di Jabatan Pendaftaran Negara. So video yang tular itu adalah kebetulan pada masa itu Datuk Seri Saifuddin Nasution telah hadir ke satu majlis yang diadakan di Jabatan Pendaftaran Negara ataupun dipanggil sebagai Hari Pendaftaran Negara. Dan pada masa itu kebetulan ada sepasang pengantin baru beragama Hindu, kaum India yang hendak mendaftarkan perkahwinan mereka. Jadi di situlah Datuk Seri Saifuddin diberi penghormatan untuk mendaftarkan perkahwinan mereka dengan mengumumkan perkahwinan mereka. Itu saja. So memang selama ini, selama berpuluh-puluh tahun pun di Malaysia, memang implementasinya memang seperti itu guys. Okey? So kalau pihak Walaun duk sibuk sangat nak hentam kerajaan perpaduan ni, nak katakan dia liberal dan sebagainya, okey, aku sajikan korang dengan video dan juga perkara yang sama dilakukan oleh Hamzah Zainuddin pada masa beliau menjadi menteri yang lepas. Dan korang tengok, korang fikir-fikirkanlah sendiri. Okey? Bahawa kamu yang dan Amin Daudi berada di sini atas kemauan Tuhan kamu sendiri bagi makhluk suami dan isteri, maka ketahuilah bahawa So Walaun, kalau tak ada fakta, tak ada info, jangan kongsi, jangan fitnah. Okey? Salam. Apa hukum jika seorang Muslim dia menikahkan orang kafir? Maksud dia pergi menikahkan satu pasangan orang kafir. Kita katakan tak kisahlah agama apa, Hindu ke Kristian ke apa, tapi dia Muslim, dia menikahkan. Dan mohon Datuk jawab dari sudut apa, dari sudut hukum syarak berkaitan hal tersebut. Kerana kalau dari segi undang-undang mungkin ada benda-benda yang mana panjang sikit berkaitan hal tersebut. Falyatafaddal mashkura. Apa hukum orang Muslim dia pinikahkan orang kafir? Dua-dua pasangan tu, dua-dua suami dan isteri tu kafir, dia pinikahkan, boleh ataupun tidak? Itu soalannya. Ada isu ke ni? Ada isu ke ni? Ada? Kau pelajar UiTM tak belajar media sosial? Ada isu tak? Okay. Cuba dengar elok lah. Saya dah sebut pada introduction saya tadi. Agama asasnya kefahaman, bukan emosi. Oh, tak boleh. Pasal apa tak boleh? Aku rasanya tak boleh ya. Pasal apa? Tak tahu tak boleh ya. Agama bukan macam tu. Pasal apa tak boleh? Tak tahu, aku rasa pelik macam tak boleh. Itu bukan agama. Agama knowledge. Okey. Cuba dengar. Kita tak mau berpihak A ke B ke. Political issue is among themselves. Isu politik ialah di kalangan mereka, tapi isu agama. Saya nak bagi faham mereka yang hadir. Kalau pasangan bukan Muslim, suami dan isteri masuk Islam bersama dengan anak-anak mereka, adakah mereka wajib dinikahkan semula? Tak wajib dinikahkan semula. Nikah mereka semasa mereka kafir tu diterima atau tak? Diterima di sisi majoriti para ulama, jumhur. Dalam Malik sikit ada pendapat beza, tapi majoriti para ulama menerima, tak perlu untuk dibuat akad nikah lain. Anak mereka bin pada siapa? Bin kepada mereka. Tak kata ni bin kepada Abdullah ke apa semua, tak ada. Ini semua tak ada. Kerana Islam recognize pernikahan mereka semasa kafir. Yang ni semua kita tahu. Tidak? Kita tahu. Yang masuk. So, Islam hormati kerana mereka menikah. Menikah, maksudnya apa tadi? Persetujuan untuk jadi suami isteri. Persetujuan untuk jadi suami isteri, maksudnya persetujuan itu dengan kita menanggung juga kesan daripada persetujuan itu.
anak-anak kita nafkah dan seumpamanya. So Islam respect kepada persetujuan itu. Sekalipun semasa mereka kafir. Dan satu bab. Tapi macam mana? Kalau tiba-tiba ada satu orang bukan Muslim, katalah kita ni pak angkat. Satu orang anak angkat bukan Muslim. Dia pergi kahwin, ataupun kita ni jiran kepada jiran bukan Muslim. Jiran ni punyalah hormat kita, dia nak menikah, dia suruh kita nikahkan dia dengan pasangan dia. Kita Muslim, dia bukan Muslim. Boleh ataupun tidak? Wahai para mufti, boleh ataupun tidak? Perbuatan nak bagi mereka kahwin tu perbuatan baik ke buruk? Okey. Saya balik pada tadi. Kalau mereka masuk Islam, mereka guna perkahwin, mereka masuk Islam dah berkahwin, pasangan suami isteri, kita iktiraf tak perkahwinan mereka? Iktiraf. Kecuali kalau mereka kahwin tu yang tak boleh iktiraf. Contoh, dia kahwin dengan mak dia, tak boleh. Dia kahwin dengan kakak dia, tak boleh. Itu against. Terang-terang against. Dia kahwin adik-beradik, yang ni tak dia iktiraf. Tapi kalau dia kahwin bukan dalam perkara itu, dia iktiraf. Tak apalah iktiraf masa dia kafir. Sebab tu sahabat-sahabat yang masuk Islam, suami isteri, Nabi iktiraf mereka. Okey, sekarang ni dia pula nak suruh kita kahwinkan dia. Para ulama bagi beberapa keadaan. Pertama, jika perkahwinan yang dia nak suruh kita buat itu memenuhi macam cara Islam juga. Seperti pasangan tadi bukan adik-beradik, bukan isteri orang. Kan? Bukan mak dengan anak ataupun bapa dengan anak perempuan. Kemudian lafaz. Lafaz ni pada sebagian ulama bahkan apa sahaja lafaz yang menunjukkan kahwin di sisi masyarakat tu, kahwin lah. Sehingga dalam sebagian fuqaha menyatakan kalau malaktukaha, aku milikkan wanita itu pada engkau. Kalau itu dianggap perkataan itu nikah, di sisi masyarakat tu tak faham perkataan tu melainkan maksud nikah. Nikah. Aku jadikan ia suamimu. Ada boleh faham maksud lain? Ataupun aku jadikan dia isterimu. Boleh faham maksud lain? Maksudnya mestilah nikah. Kalau itu sekurang-kurangnya, dia suruh kita kata macam tu, dan dalam majlis yang ada disaksikan oleh orang lain, dalam masyarakat dia, diiktiraf oleh masyarakat dia, kita boleh lakukan. Kita boleh lakukan. Agama dia pun iktiraf, di segi agama kita pun tak ada kemungkaran apa. Tapi kalau dia kata sebelum nak akad tu kena sebut in the name of Jesus, tak boleh. Tak boleh lah kan? Ataupun suruh sebut nama berhala dia dulu, tak boleh lah. Ataupun suruh nikah dengan isteri orang, tak boleh lah. Ataupun yang nak dia nikahkan tu pasangan dua beradik, tak boleh lah. Ataupun ada kemungkaran yang lain, tak boleh. Tapi kalau tak ada benda itu, kita boleh. Kalau dia mau iktiraf apa yang kita lafaz untuk dia. Kerana kalau dia Islam pun syarat tu cukup, cumanya tak cukup tu kerana dia syarat dia tak cukup saksi itu tu kerana soal Islam saja. Sedangkan bab saksi tadi saya beritahu ada keluasan dalam mazhab Malik tadi. Faham tak? Jadi kalau orang bukan Islam minta kita akad dia, kalau tak ada apa kemungkaran, boleh atau tak? Boleh. Kita jangan jumuk sangat bab tu. Setengah orang dia jumuk sangat, dia kira pasal apa tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Tak boleh. Pakai sari mana boleh. Cumanya saya tak berpihak pada menteri mana dan saya tak sokong individu mana. Cuma tadi ada menteri berkenaan cakap saya, dia kata itu bukan akad nikah
Tapi itu adalah pendaftaran sivil. Pendaftaran sivil. Yang mana pihak kementerian kerajaan yang memang pihak yang mendaftarkan mereka. Tapi orang timbulkan, kalaulah berlaku misalnya kita jiran kita minta supaya kita kata, aku nikahkan engkau dengan pasanganmu. Boleh tak? Ha? Tak ada kena buat mungkaran, boleh tak? Boleh, kena. Saya tak boleh lah. Kalau saya kata macam ni, saya pun jadi keluar Islam lah. Tak ada. Tak ada. Ia bukan benda mungkar. Ia benda baik. Kerana Islam menyuruh pada nikah dan menentang zina.